Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Penat mengikut imam penat dah ni. Syekh kita laju sikit. InsyaAllah malam besok kita sudah slow sikit. Masya-Allah. Apa tu tajuk kita punya tazkirah malam ini ialah surah At-Tariq. Kebetulan pihak pengurusan AQS tahun ini dia tazkirah semua sekali untuk bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebetulan saya ini diletakkan tempat mula-mula sekali, maka panjanglah sikit kot. Boleh setengah jam boleh dalam setengah jam insya-Allah. Lagipun kita tarawih cepat sangat tadi. Jadi kita tampung dia dengan lebih sikit 10 minit untuk habiskan surah At-Tariq kita. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, memandangkan saya ini mula-mula, jadi dalam pembahagian Al-Quran, kalau berdasarkan kitab Mawahibur Rahman, satu kitab Syekh Ahmad Syirhindi, dari segi ketuhanan, yakni sifat-sifat Allah, keseluruhan Al-Quran, maknanya 114 surah dipecah pada 4 bahagian berdasarkan sifat-sifat Allah. Yang pertama, Allah pencipta. Yang kedua, Allah penjaga. Yang ketiga, Allah urus tabik. Yang keempat, Allah lah penguasa di hari pembalasan. 4 bahagian tersebut, suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan suku keempat. Suku keempat ini dalam ayat yang kita nak baca malam ini ialah termasuk suku keempat, yakni daripada surah Saba hingga surah An-Nas, cerita dia bab huraian kepada Maliki Yaumiddin. Sebab itu bahagian-bahagian terakhir dalam Al-Quran, daripada surah Saba hingga surah An-Nas, dia cerita bab hari akhirat. Diulang-ulang tentang hari akhirat. Ini kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab Injil, Zabur dan juga Taurat. Bezanya Al-Quran dia ada detail sekali bab akhirat. Kenapa? Kerana supaya kita meresap dalam hati kita, hari akhirat pasti berlaku, kita akan dibangkitkan semula untuk pergi menemui Allah, untuk mempersembahkan amalan-amalan kita. Atas dasar ini jugalah sunnah dibaca surah-surah mufassal supaya meresap dalam diri keyakinan adanya hari akhirat, dan kita berusaha untuk memenuhi tuntutan hari akhirat tersebut dengan menaati segala amalan-amalannya. Jadi daripada surah Saba hingga kepada surah Mudaththir, itu bahagian pertama. Bahagian pertama ini cerita bab akhirat umum. Daripada surah At-Tariq, daripada surah bukan At-Tariq, Al-Qiyamah. Bahagian pecahan 4 tadi kan, surah Saba hingga An-Nas akhirat. Jadi daripada surah Saba dia pecah 3 tu. Surah Saba hingga kepada surah Al-Mudaththir ya. Al-Mudaththir bahagian akhirat. Lepas Mudaththir surah apa? Surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah sampai kepada surah At-Tariq, bab kiamat dia. Lepas surah At-Tariq, malam besok Al-A'la hingga An-Nas, cerita dua cerita, yang ni bila tahu dah hari kiamat berlaku, bila tahu dah hari akhirat berlaku, maka kita perlu memperkemahkan diri kita dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gabungkan di antara tauhid dengan akhirat. Itu bahagian terakhir sekali. Maka memandangkan surah At-Tariq ini bahagian terakhir yang berkaitan dengan kiamat, maka tema surah At-Tariq yang kita nak baca ini ialah berkenaan dengan hari kiamat. Hari kiamat kita tengok sebentar lalu saya bacalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i wat-tariq. Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah demi langit dan demi At-Tariq, bila Allah bersumpah, maknanya ada perkara yang penting Allah nak ceritakan.
Lepas bersumpah, Allah akan jawab jawapan kepada sumpah tersebut. Demi langit yang aku ciptakan, dan juga demi at-tariq. At-tariq ini, wa ma adraka mat-tariq. Allah tanya, apa dia at-tariq? Pasal kita terjemah at-tariq, maka dia nak suruh jelaskan apa dia at-tariq yang Allah bersumpah ini. Maka at-tariq Allah jawab, bukan suruh kita jawab, Allah jawab. At-tariq ialah an-najmus saqib, satu bintang di mana bintang tersebut amat cerah, menembusi segala-galanya. Mana seolah kita tengok keluar rumah saja, kita nampak langit, kita nampak bintang. Maka jelas sekali. Allah nak cerita, wahai hamba, betapa jelasnya aku melihat kamu, wahai hamba. Dalam surah sebelum ini, surah Al-Buruj lah, gugusan bintang-bintang. Di antara gugusan bintang tersebut, at-tariq yang paling terang, maka Allah bersumpah dengan at-tariq. Kenapa? Kerana ini jawapan sumpah dia. Seterang-terang bintang, seolah bintang nampak kita ini, kita nampak bintang. Seterang-terang besar-besar langit, kita nampak langit, langit nampak kita. Jawapan dia ialah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wahai hamba, sebagaimana terangnya bintang tadi, begitulah terangnya kamu, wahai hamba. Setiap kamu itu ada malaikat yang menjaganya. Maknanya dalam kehidupan kita, Allah jadikan kita, maka Allah supaya kita terang, supaya dia nampak kita. Seumpama, memang Allah nampaklah, seumpama bintang terang tadi, maka Allah letak satu penjaga, dua penjaga lah. Maka in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, pada setiap kamu, wahai hamba, tidak ada seorang kamu manusia pun melainkan ada malaikat yang menjaganya. Nak kait dengan terang nak kait dengan terang ialah Allah nak jadikan asbab, Allah mengawasi kerja kita dengan mengutuskan malaikat untuk mencatat segala amalan-amalan kita. Terang. Maka bila dicatatkan segala kelakuan dia, amal baik dicatat, amal jahat dicatat. Bila kita pergi menemui Allah, Allah bangkitkan semula. Kita tidak ada ruang langsung untuk berbohong. Kita tidak ada ruang langsung untuk berdalih. Kenapa? Seumpama terangnya bintang yang kita tengok, yang kita nak keluar malam, kita berjalan. Orang Arab dia nak berjalan, dia tengok bintang saja, dia suka berjalan malam. Berjalan siang panas, maka dia berjalan malam. Maka terangnya perjalanannya seumpama bintang tori tadi. Maka begitulah malaikat-malaikat mencatat setiap amal kita seterang bintang antori tadi. Sekian-sekian kejahatan dicatat, sekian-sekian kebaikan dicatat. Bahkan setiap kita mengeluarkan kata-kata pun dicatat. Imam Ahmad, penghujung kehidupan beliau, dia sakit. Bila sakit, dia mengeluh. Dia mengeluarkan, aduh, sakit. Seorang sahabat datang melawat beliau. Dia tanya, wahai Imam, setiap yang kamu lafazkan tadi adalah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluh. Maka mulai yang itu Imam Ahmad tak pernah lagi maluhannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap kelakuan kita diuji dengan berbagai-bagai bentuk. Tak boleh kita mengeluarkan perkataan selain pada setiap perkataan itu akan dicatat. Maka atas faktor itulah kita kena berjaga-jaga nak bulan Ramadan ini. Kita nak bercakap, tidur lagi baik. Zip mulut. Pasal apa? Pasal setiap banyak bercakap, banyaklah perkara-perkara yang di luar batasan kebenaran. Maka berbalik semula kepada dakwah jawapan sumpah ialah setiap manusia itu ada malaikat penjaganya. Bila manusia ada penjaga oleh malaikat tadi, bila pergi menemui Allah di hari dibangkitkan semula nanti, lepas hari kiamat nanti, maka setiap catatan akan berjumpa dengan Tuhan punya masing-masing. Sebahagian besar manusia akan lara, sebahagian besar manusia akan leka atas dasar kedegilan manusia. Tidak takut dengan walaupun dicatat, mereka masih lagi buat perkara-perkara kejahatan. Walaupun terang, walaupun jelas, tapi manusia tak fikir. Manusia seronok sangat dengan dunia. Maka atas dasar manusia seronok dengan dunia, manusia seronok dengan dunia sebagai ujian ini, maka Allah buat sebagai satu dalil akli.
Dalil akli, wahai manusia, ingatlah kamu itu aku yang ciptakan. Cek muhasabah diri kamu. Siapa kamu yang sombong sangat, tak nak ikut arahan aku? Dah ada dah malaikat mencatat kamu pun, kamu degil juga, kamu buat lalai leka juga, kamu buat perkara-perkara yang jauh sangat dengan syariat aku juga. Maka dipanggil ayat dalil akli. Maka Allah suruh manusia berfikir, iaitu falyanzuril insanu mimma khuliqa. Wahai manusia, hendaklah kamu memikirkan. Mikir apa tentang asal usul kejadian kamu yang kamu sombong sangat ini? Daripada apa yang kamu ciptakan. Dalil akli anfusi, maknanya Allah suruh akal kita berfikir tentang manusia. Maka bila manusia fikir tentang asal usul kejadian dia, maka Allah bagi tahu, khuliqa mimma inda fiqa. Kamu ini daripada air pancutan saja. Yang ni air mani ya, air pancutan saja. Dalam ayat-ayat yang lain untuk diuji dengan air mani yang hina. Lepas itu air mani tersebut tak ada apa sebenarnya. Kalau tertumpah dekat luar pun, itik pergi makan, itik pergi sudu, tak ada apa-apa. Ini sombongnya manusia. Bila air mani tadi aku buat kamu, jadikan kamu, aku buat, aku jaga, aku urus tabir. Bila kamu besar, kamu sombong dengan aku. Syariat aku kamu tak ikut. Perkara-perkara sunnah kamu tinggal macam itu saja. Perkara-perkara Quran langsung kamu tak nak berusaha mempelajari dan beramal dengannya. Sedangkan aku cipta kamu daripada air yang mani. Air mani macam mana? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Mana air mani daripada pancutan, daripada mana? Daripada tulang belakang lelaki dengan tulang dada wanita. Ahli-ahli sains sampai sekarang tak boleh fikir ni, bagaimana datang air mani pada tulang dada wanita dengan tulang keras tulang belakang lelaki tersebut. Itu ya. Maka mereka tengah memikirkan daripada mana hikmah air mani daripada tulangnya. Maka Allah kata, begitulah aku buat kamu, aku jaga kamu, aku cipta kamu. Tetapi begitulah aku bangkitkan kamu semula bila lepas kamu mati. Ini cerita, lepas bila aku buat kamu, aku jaga kamu, aku urus tabir kamu, aku ambil nyawa kamu, lepas tu aku akan bangkitkan kembali kamu ke bila sangkala yang kedua, aku hidupkan kamu balik, kamu keluar daripada kubur-kubur kamu semua sekali. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan kamu semula ke dunia, ke hidupkan balik yang dah mati tadi. Maka ini nak ceritanya, bila kembali ini adanya hari akhirat. Dakwah kita ialah hari akhirat. Kita betul-betul kena yakin dengan adanya hari akhirat. Bila kita dikembalikan semula ketika itu, maka ketika itu yaumatu blasarair, didahkan segala rahsia-rahsia kamu. Ini sumpah bintang terang tadi. Bintang terang tadi, bintang terang yang kita nampak tadi, maka bila kita dibangkitkan semula, akan terdedah segala-galanya, segala rahsia kita, luar, dalam, besar, kecil. Kenapa? Pasal ada pencatat tadi. Ayat ni. Ayat ini nak sabitkan dengan hari akhirat, wahai hamba. Segala rahsia kamu dicatat segala-galanya. Maka bila dicatat segala rahsia kamu tadi, takutilah, ayat pertama tadi, takutlah dengan menjaga yang aku utuskan untuk menjaga kamu. Berbuat amalan-amalan yang tidak melanggar syariah saja. Boleh laju ke? Lebih kurang laju berbanding dengan Tuan Imam tadi kata kan. Lepas tu bila kamu dibangkitkan semula, bila Allah bongkarkan segala rahsia-rahsia kamu yang dicatat oleh malaikat tadi, maka ketika itu baru manusia tahulah atas lalai leka dia tadi, apa dia? Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada itu setiap manusia ketika itu tidak ada sebarang kekuatan. Sekarang kita sombong, rasa kuat, rasa hebat, rasa segala-galanya. Tapi Allah kata di sana semua kekuatan ditarik balik. Dalam ayat yang lain, limanil mulkul yaum, siapa raja kuat hari ini? Lillahil wahidil qahar. Ini hanya Allah saja yang paling kuat, yang lain tiada. Maka ayat ini mengesahkan, Allah kata bila dibangkitkan semula wahai hamba, ketika itu segala kekuatan kamu tiada dah. Kamu tak boleh mentahankan diri kamu dah. Pasal di sana hanya terima hukuman saja.
Hukuman daripada mana? Hukuman daripada yang dicatat. Sebagaimana terangnya bintang At-Tariq tadi, begitulah malaikat mencatat segala kejahatan-kejahatan kamu, begitu detail, satu pun tidak tercicir. Daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besar kesalahan kamu dipersembahkan sekarang di depan Allah, dan sikit pun kamu tak boleh mempertahankan diri, sikit pun kamu tak boleh berdalih, kerana telah muktamad, pasal dicatat segala-segala dalam buku amalan tadi. Pertama. Yang kedua, wala nasir. Takut-takut manusia rasa ada orang boleh tolong aku di alam akhirat ni. Takut-takut dia rasa macam tu. Ini bahaya. Ini bahaya golongan-golongan yang tidak meyakini hanya Allah saja yang boleh menyelesaikan segala masalah. Dia rasa ada orang lain boleh tolong dia, maka Allah kata di sana pun tidak, wala nasir. Tidak ada seorang pun yang boleh tolong kamu. Atas dunia dalam kitab-kitab aku suruh baca Al-Quran, maka Al-Quran di hari akhirat nanti akan datang kepada aku. Dia, wahai Allah, bagilah syafaat kepada kawan aku ini. Kenapa? Kerana kawan aku ini tidak tidur malah kerana baca Quran. Datang pula puasa, wahai Allah, bagilah kawan aku ini yang siang hari dia menahan lapar dahaga, menahan mulutnya daripada perkara-perkara lara, maka tolonglah Allah, bagilah syafaat dengan dia. Datang Nabi, wahai Allah, ini umat aku, dia melaksanakan segala sunnah aku, bagilah syafaat dengan dia. Semua sekali ini minta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Allah akan bagi boleh dengan syarat bil izni, dengan izin Allah. Bagaimana? Man syahida bil haqq, sesiapa yang mati dengan mentahrirkan Allah baru layak dapat syafaat. Yang lain tak akan berpeluang dapat syafaat. Maka di sini memandangkan orang tadi dia jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata bila aku bangkitkan semula dia ni, wala nasir, tidak ada orang yang boleh menolong dia. Maka dengar ayat ini, kena berusahalah. Anak sepadang bulan Ramadan ini, berusaha tambahlah amalan baca Al-Quran, penuh puasa kita, saya guna puasa dengan keimanan dan keredaan, maka qiyamul lail kita dengan penuh yang dengan keredaan Allah, maka itu akan boleh tolong kita. Yang lain tidak ada lagi. Habis. Maka sumpah yang kedua pula, tadi bersumpah dengan bintang, dengan langit. Ini sama juga. Wasama idzatir raj', demi langit dan juga langit yang berulang-ulang turunkan hujan lah, tafsir mengatakan hujan. Maka demi langit dan hujan yang diturunkan daripada langit, wal ardi dzatis sad', demi bumi yang kering dia Mekah. Apa dia? Tujuan dia, Allah bersumpah dengan langit, kerana langit turunkan hujan. Bila hujan turun, bumi yang Mekah akan terima hujan tersebut, maka bumi Mekah akan menumbuhkan pokok-pokok. Jawapan sumpah dia, innahu laqaulun faslun, sesungguhnya dhamir kepada Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu kata-kata Allah yang memisahkan di antara yang batil dengan tidak batil. Jawapan dia lah. Maka Al-Quran yang Allah nak cerita sebenarnya umpama air hujan. Dalam Al-Quran kadang-kadang Al-Quran dinisbahkan sebagai air, kadang-kadang dinisbahkan sebagai ruh. Jasad akan mati kalau tidak ada ruh. Ruh akan hina kalau tak ada ruh Al-Quran. Bumi akan mati kalau tiada hujan. Di kita akan mati, ruh kita akan mati kalau tidak ada ruh Al-Quran. Jadi Allah nak cerita di sininya, innahu laqaulun faslun, sesungguhnya Al-Quran itu kata-kata Allah, firman Allah yang dalamnya menunjukkan yang benar, memisahkan yang batil, memisahkan yang perkara yang hak. Maka dengan Al-Quran itulah sajalah, dengan Al-Quran itu sajalah yang menyuruh kepada amalan-amalan yang benar, akidah yang benar, akhlak yang benar sebenarnya. Jadi dengan Al-Quran boleh menyuluh akidah, boleh menyuluh kepada kebenaran. Sesiapa yang jauh sangat dengan Al-Quran, tak faham Al-Quran, maka petunjuk daripada Allah, hidayah daripada Allah tiada kat sini. Maka sebab itu untuk memahami Al-Quran, untuk mendengar Al-Quran, maka syaitan-syaitan akan halang dia untuk memahami Al-Quran tersebut, akan halang dia. Wa ma huwa bil hazli,
Dan Quran bukan perkara-perkara olok-olok. Dia betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak letak hamba dia ke syurga, maka dia kena mendekati Al-Quran, ikut segala Al-Quran. Walau bagaimanapun, orang yang mengaji Quran akan banyak musuh. Pasal apa? Pasal guru dia yang ni iblis yang tipu Nabi Allah Adam dulu, guru yang sama dengan sekarang ini akan membisik kepada manusia-manusia lain supaya jangan mendekati Al-Quran. Tengok, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu akan berusaha yakidu, menipu daya untuk dengan rancangan jahat, menipu kamu jangan dekat dengan Al-Quran. Dalam surah Fussilat وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Zaman Nabi, bila Nabi baca Quran kepada umat-umat dia, kepada kawan-kawan dia, mereka sedar, mereka dapat petunjuk. Tetapi memandangkan orang Arab jahiliah ini takut. Seorang demi seorang terima Islam, seorang demi seorang faham Al-Quran, beriman dengan Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka mereka dibisi oleh syaitan tadi, halang. Wahai ketua-ketua, wahai pemuka-pemuka, halang orang daripada mendengar Al-Quran. Ini poinnya. Halang manusia dengar Al-Quran. Wa qala allazina kafaru apa tadi? Bahkan dia lupa. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Sebab ada kode. Syekh bagus Syekh ni. Cari Quran dia. Jangan mendengar Al-Quran. Kalau mendengar pun wal fihi, buat bising supaya jangan orang faham Al-Quran. Batu zaman Nabi dia halang. Nabi pun menyuruh mengajar Quran. Duduk berbisik-bisik dalam Masjid Haram. Dia pergi sebelah rumah Abu Arqam, pergi bilik sekarang dia pergi Darul Islam, belajar Quran secara senyap-senyap. Pasal apa? Pasal orang lain halang. Maka itulah hebatnya Al-Quran. Ramai orang halang dan ini berlaku selama-lamanya, akan kekal perkara-perkara ini. Jadi memandangkan halangan ini daripada syaitan-syaitan pada manusia-manusia zaman Nabi, daripada pemuka-pemuka Arab, maka Allah kata wakidu kaidah, aku juga ada tipu daya, aku juga akan berkuasa nanti. Berkuasa sebagaimana terangnya bintang tadi. Kalau mati kamu sombong, kamu tak nak mengaji Quran, kamu halang oleh belajar Quran, tunggu kamu, aku ada cara aku. Banyak perkara ini. Maka ketika itulah sahabat-sahabat yang diseksa, dia apa? Dia tanya, wahai Rasulullah, boleh tak boleh kita lawan orang-orang jahat yang buat kita ni? Nabi kata sabar. Pasal sabar, Allah kata dia ada perancangan. Walau bagaimanapun, untuk pemuka-pemuka ini dalam perang Badar, 70 pemuka-pemuka Allah matikan semua sekali. Yang lain dengan berkat berulang kali baca Al-Quran, berulang kali dengar ancaman-ancaman Allah, maka mereka semua sekali masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maka penutup pada malam ini, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka wahai Muhammad, sabarlah sekejap, bagi tahu sahabat-sahabat kamu kena seksa, kena halang mengaji Quran pun sabar sekejap, pasal aku ada perancangan aku sendiri. Pasal orang kafir ini aku bagi tempoh sekejap. Kalau dia masih degil, masih jauh dengan Al-Quran, maka aku akan hukum dia di hari akhirat nanti. Bagi tempoh sekejap untuk mereka, maka lepas ini tunggulah kebinasaan dia. Maka di perang Badar Allah hancur yang degil-degil, yang lain semua dengan berkat Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, Allah buka semua sekali hati-hati mereka. Jadi penutup kesian itulah surah At-Tariq, surah yang Allah nak terangkan hari kiamat berlaku, hari akhirat ada. Yang lebih penting lagi, manusia ada penjaga masing-masing. Berjaga-jagalah wahai hamba. Pasal apa? Pasal kamu akan dibangkitkan balik, ditemu semula dengan amalan-amalan kamu. Jadi bila kita dengar khulasah ayat ini, yang di kita ni ada penjaga dan dibangkit semula dan dipersembahkan semula di hadapan Allah segala amalan-amalan kita, maka dengar ayat ini, percaya dengan ayat ini, maka kita akan kurangkan
untuk malaikat mencatat perkara-perkara kebaikan, perkara kejahatan. Jadi kita bermula dengan bulan Ramadan ini, masuk bulan Ramadan, kita kena buat amalan-amalan baik saja supaya apa? Supaya malaikat akan mencatat seterang bintang torik tadi, baca Quran banyak, infak yang banyak, solat yang banyak, apa lagi? Berbagai-bagai kebaikan yang lain lah. Berdoa yang banyak. 4 perkara ini, maka malaikat yang menjaga tadi akan catat. Maka bila pergi menemui Allah, insya-Allah dengan yakin hari akhirat berlaku, kita jumpa amalan-amalan baik kita, maka kita pergi menemui Allah dengan tidak ada rasa takut dan duka cita lagi, terus pergi menemui Allah. Semoga Allah pilih kita dan jemaah kita semua, keluarga kita semua termasuk dalam golongan Allah bagi syurga Firdaus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al khairatana khairan minal ula radina billah rabbil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alal qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi